Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fima baqiya min hayatina wa taqabbal a'mal fa'alna fi dunya waj'alna minal najihina wal faizina wal mumtazina fil akhirah. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sebelum kita memulakan pertemuan kita malam ini, mari bersama-sama kita bukanya dengan kita baca seorang sekali Fatihah. Kita sedekahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah, dan juga seluruh keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, alim-alim ulama yang telah pergi meninggalkan kita, tuan-tuan guru dan juga sebagainya. Mungkin dalam kalangan keluarga kita yang juga telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Sya'ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ayahanda Tuan Imam Fadhil Ustaz Osman bin Yahya selaku pengerusi jawatan kuasa Masjid Aisyah Kawasan Kemang Hulu. Yang saya hormati barisan para pegawai masjid, yang juga saya hormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid Aisyah, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak jemaah Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah berikan izin lagi untuk kita bertemu 2023. Ucaplah syukur segala nikmat Allah Subhanahu wa taala ini yang mana Allah berikan kepada kita. Saya dah percumanya kita dapat hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengupan jadi kita masih lagi ada dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh buat macam-macam juga adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena tanam rasa syukur pada Allah. Bila mana kita tanam rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, mestinya Allah akan tambah lagi dalam kehidupan kita. Itu yang kita dambakan. Apatah lagi jika digunakan dengan segala benda-benda yang baik. Allah berikan kita kekuatan, maka kita gunakanlah kekuatan itu ke arah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kita akan seorang hamba yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat ta'abudiyah, sifat kehambaan kita dengan Allah itu maka akan terjamin. Bermaknanya kualiti kita, hubungan kita dengan Allah kita akan terjaga. Sebab itulah Allah berkata kepada kita, hablum minallah, nak kena jaga, hablum minan nas juga kita nak kena menjaganya. Dan tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan cubalah untuk kita mendidik hati kita agar kita seorang insan yang melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk atas muka bumi ini halal sementara. Yang macam mana yang kita faham pada hadis yang pertama dahulu ni, dunia sebagai alat, bukannya tujuan kita. Dunia sebagai alat untuk kita menjadikan bahawasanya tempat aku nak kumpulkan segala macam benda yang aku boleh buat. Nikmat Allah beri kepada kita, yang tu kita akan bahas nanti ini. Bila mana Allah beri kata kepada seorang ini dia lebih pada orang lain, pada harta benda, kekayaan dan juga sebagainya, maka yang itu juga kita akan tengok pada hadis yang kedua ini. Juga pada masa yang sama kita jangan lupa hadis yang pertama. Bila mana Al-Imam Nawawi Allah Ta'ala bersama pada kita, jadikanlah dunia sebagai alat, bukannya tujuan. Tujuan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bawa segala bekalan-bekalan yang kita duk buat atas muka bumi ini. Ada dengan bekalan sedekah, kita penuhi dia. Ada dengan pahalanya, dengan keadaan baca Quran, kita buat dia. Ada dengan keadaan kita berzikir pada Allah, kita lakukan. Maka segala benda-benda yang kita lakukan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana kita telah belajar pada yang pertama, segala ibadat yang kita buat hanya sahaja pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itulah yang akan dipamparkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kekuatan juga kita pada hari yang kedua, bila mana dalam kitab Arab ni dia berkata pada kita ni, kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini tidak boleh dipisahkan
disahkan kerana yang pertamanya slogan ataupun kalimah asyhadu alla ilaha illallah ini merupakan tauhid ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Pasal apa Muhammad ini dikaitkan dengan ikhlas? Pasal apa Muhammad ini dikaitkan dengan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala? Kerana dengan cara kita nak beribadat itulah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kita kena mutabaah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka lebaran 2023 sampai pada kita 2022 ni tak ada dah. Lah ni kita dah masuk dah pada bulan Jamadil Akhir. Sedar ataupun tak sedar, bila masuk bulan Jamadil Akhir akan masuk bulan Rajab. Bila masuk bulan Rajab akan masuk bulan Syaban. Bila masuk bulan Syaban akan masuknya bulan Ramadan. Bulan yang mana semua orang menanti-nantikan dia. Tak kira hang puasa ke hang tak puasa ke, bulan tu yang dia duk nantikan. Orang yang berniaga menantikan, aku nak berniaga kat mana bazar Ramadan tahun ni. Yang paling susah hati apa dia? Kura-kura susah hati langsung belum puasa, habis dah makanan aku buat apa? Batang keladi tak ada, cerah. Itu bulan puasa ni tuan-tuan ni, melawak. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila mana masuknya bulan Jamadil Akhir, Jamadil awal, akhir, Rajab, Syaban ini, maka jangan lupa panjatkan doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nak ambil nyawa aku pun tak apa, ambil lah. Biarkan aku sempat dulu bertemu dengan bulan Ramadan. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Terlepas kita jumpa dah cakap benda yang sama. Tahun ni Ramadan nak main kat kita tuan-tuan. Baru hadis yang kedua. Bermaknanya tuan-tuan, masa ini berlaku pantasnya. Sedap tak sedap 2023 tak 2023 kita duk ada dah pada kita hari ini. 2022 dah tak ada dah. Dia meninggalkan kita, tetapi masih lagi kita minta pada Allah Subhanahu wa taala biar Allah terima apa yang kita lakukan. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, bercakap tentang 2023 ni, apa yang berlaku? Bila mana 31 Disember 2022 tahun ni tak ada bunga api tuan-tuan, tapi tak tahulah mengikut mana pun tak tahu alasan-alasan yang orang duk pergi khalwat ni tuan-tuan. Orang yang duk check in kat hotel-hotel ni, dia kata lah kami rasa ada bunga api tuan-tuan dekat Kuala Muda. Alasan tak masuk akal langsung. Dia kata saja mai Kuala Muda ni nak mai tengok bunga api. Hang ni tak kata cerdik lagi, kau marah tuan-tuan. Orang habaq dah tak ada bunga api, tak ada bunga api. Yang gagah juga duk pergi buat tu pasal apa ni tuan-tuan ni. Kita tengok apa yang berlaku pada malam tersebut. Bila mana masuk 1 Januari 2023, mailah berita ni, Cosmo pun habaq, Mistru pun habaq, berita harian pun habaq. Berapa ramai orang yang kena tangkap pada malam itu, yang utamanya adalah orang beragama Islam. Dia bukan tak tahu perkara tu perkara yang salah tuan-tuan. Semua orang tahu tak boleh berduduk sekali dengan orang perempuan yang bukannya ada perkahwinan di antara kamu. Ni gagah nak duduk sekali ni pak siapa? Tuan-tuan, sedangkan agama dah ajak kepada kita, bila mana kita buat benda tersebut, letakkan agama depan. Agama kata hampa boleh, tak ada masalah. Yang penting sekali hampa telah berkahwin. Tapi kahwin mereka tak mau. Mereka nak bersukaria dan juga sebagainya tuan-tuan. Maka inilah yang Allah pesankan pada kita tuan-tuan. Bila mana dalam Quran Allah kata wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tapi susah kita nak abang. Susah, terutamanya anak-anak muda tuan-tuan. Bukan setakat anak muda lah, hak berumur-umur pun ada juga tuan-tuan buat benda macam ni tuan-tuan. Memang Allah dia mengetahui, Allah dia menguasai apa yang kita lakukan. Kalau kita faham konsep yang katakan Nabi Muhammad SAW, bila mana ditanya apakah itu ihsan, Allah perhati apa yang kita lakukan. Bila dia faham Allah perhati kita ni tuan-tuan, mestinya kita tidak akan berani melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ramai orang yang melakukan maksiat pada hari ini tuan-tuan. Inilah dikatakan dengan akhir zamannya. Nah, bila mana keadaan yang tidak terkawal, kita tengok hadis yang kedua kita mengajar kepada kita banyak benda ni tuan-tuan ni, maka ambillah peduli, ambillah tauladan, bukan setakat untuk diri kita, bahkan untuk anak-anak keluarga dan juga sahabat-sahabat kita ni tuan-tuan ni. Nah, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, risau tuan-tuan, tengoklah mai bulan Januari tuan-tuan, mai bulan Ogos, mai bulan September akan ada berita orang buat anak tuan-tuan. Hak ni buang dekat sini, hak ni buang kat sini, buang lah tuan sampah juga sebagainya. Ni tak lama lagi bulan Februari nak main pula dah. Bulan Februari apa dia? Valentine Day dia kata. Tuan-tuan, sebesar sekarang satu khutbah tentang tajuk Valentine Day ni tuan-tuan ni. Rupanya Valentine Day tu dia bukan nak meraihkan apa pun, tak ada. Tuan-tuan, baca balik cerita Valentine Day ada pada kata tuan, hari kekasih tu. Tak ada rupanya benda macam tu. Tak ada. Islam tak ajak bahawasanya okey 14 Februari hanyalah untuk orang kasih. Hari lain tak ke? Jawapannya tak.
Tuan-tuan, tiap-tiap hari kita kena menjaganya, tapi dengan cara yang macam mana yang agama ajarkan untuk kita. Tambah-tambah bila mana seorang lelaki dia duduk dengan seorang perempuan yang tidak ada langsung pertalian pernikahan di antara mereka berdua ni, tuan-tuan, tapi nak bagi faham masyarakat dia payah. Zakat boleh khutbah, depa main lewat. Tuan-tuan, duduk di kuliah, depa tak main langsung. Duduk dalam Facebook, depa buka Facebook kot lain juga sebagainya. Jadi cara ni, tuan-tuan, ni kita dah mula dah, sedaya upaya dah, dia buat habis full dah, tuan-tuan ni, tapi masih lagi ada orang yang melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka selingannya, tuan-tuan, nah bahwasanya inilah yang kita nak perhatikan dalam dunia akhir zaman ini. Nabi bagi tahu kepada kita ada tanda-tanda yang sendiri. Kita baca hadis yang kedua ni, tuan-tuan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahju dulusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin, ketika mana Nabi duduk dengan sahabat satu hari, kata Nabi, idh tala alaina rajulun syadidun bayadu thiyabi شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن تراه حفاة عراه على رعاه شاه يتطاولون في البنيان. ثم انطلقا فلبثت مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berhenti pada muka surat yang ke-80 pada pengertian yang dikatakan dengan kalimah sembahyang ni, tuan-tuan. Pada minggu lepas kita dah sentuh dah. Doa ada 32 sebab pak sepa kita sembahyang dekat masjid. Awak sembahyang tempat lain tak boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi kebaikan itu dilakukan bila mana buat dekat masjid ni, ada kebaikan-kebaikan yang akan turut serta bersama dengan kita. Tuan-tuan, yang tu kita dah bahas dah pada minggu lepas ni, tuan-tuan ni. Nak mai sembahyang ni akan lekat i'tikaf dengan kita. Nak mai sembahyang ni akan tekat qabliyah dengan kita. Nak mai sembahyang ni akan lekat ba'diyah bersama dengan kita. Nak mai sembahyang ni akan lekat i'tikaf dengan kita. Nak mai sembahyang ni pahala kita nak mai ke masjid. Nak mai sembahyang ni pahala kita nak mai sembahyang. Nak mai sembahyang ni pahala kita pakai benda-benda yang baik. Nak mai sembahyang ni kita juga memakai bau-bauan yang baik. Kita nak mai satu benda, tuan-tuan, nak main sembahyang, kita ada azam, kita ada yang katakan aku mau tak mau aku kena main ke masjid, maka ada benda-benda yang lain yang akan main tempel dekat kita ni. Inilah yang terkait kelebihan yang mana ulama ajarkan kepada kita bahawasanya melakukan sembahyang ini di mana jua tidak ada masalah, tetapi yang paling terbaiknya adalah kita buat di masjid. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam qasad yang ke-79 juga dia berkata kepada kita, tuan-tuan, seseorang yang mana mengaku beragama Islam ni dia tidak akan meninggalkan sembahyang. Dan inilah kewajipan yang mesti dia tunaikan. Dia duduk dekat laut pun dia kena sembahyang, duduk atas darat pun dia kena sembahyang, duduk atas udara pun dia kena sembahyang. Tuan-tuan, dia berkata tak apalah ada sembahyang dengan sembahyang hormat waktu dan juga sebagainya. Itu tak apalah. Setiap orang ada pendirian masing-masing, tetapi jangan tidak sembahyang terus. Tuan-tuan, ni tidak, bila jalan jauh sebagai contohnya, payahlah nak ambil sembahyang dan juga sebagainya. Naik kapal terbang, payahlah nak ambil sembahyang. Ayat sembahyang dalam kapal terbang ni takkan tak tahu ayat sembahyang pun keluar macam tu sahaja. Tuan-tuan, itu alasan-alasan yang mana tidak ada langsung yang mana menghalang perbuatan sembahyang itu dilaksanakan. Tuan-tuan, adalah ni kapal terbang yang ada surau dalamnya. Contoh daripada siapa biasa naik Saudi Airlines, tuan-tuan, kapal ni kapal Saudi ni, tuan-tuan, dalam kapal Saudi tu di belakang tu ada surau.
Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhati tengoklah. Saya dulu duduk berulang pergi sana tu tuan-tuan tu. Dekat belakang kapal Saudi Airlines ni tuan-tuan ni, dia ada satu part yang dia letak macam tu tuan-tuan. Tak ada kerusi langsung. Dalam tu dia hanya cuma tak tirai aja. Dan dalam kawasan tu juga tuan-tuan, dia letak dah kiblat ke arah mana. Kita ambil menghadap kiblat elok, sembahyang lah tuan-tuan. Sebab kiblat kat bawah macam mana? Jahanam jenis tu. Tuan-tuan. Itu bahas tajuk lain. Itu kalau yang siapa main mengajar apa ada fiqah tu, tanya dekat dia. Nak tanya sikit lah, yang kata sembahyang daripada terbang tu, hormat waktu juga sebagainya. Nu Kaabah kat bawah tu macam mana? Takkan nak rokok bawah dia juga sebagainya. Tanya dia tuan-tuan. Dan tanya dia. Tu soalan yang saya simpan kepada tuan-tuan, dan tuan-tuan kena tanya kepada tuan-tuan guru yang main mengajar ni tuan-tuan ni. Boleh tak tu? Baik, kita homework sikit lah. Jadinya tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tidak ada alasan untuk meninggalkan sembahyang. Pada minggu lepas juga saya ada sentuh dah, bila mana ada alasan yang tertentu saja maka dia tidak bersembahyang. Tuan-tuan, hatta ada keadaan sakit sekalipun dia kena sembahyang. Tuan-tuan, tambah-tambah dekat hospital lah ni kan, dia ada dengan pegawai agama dekat sana tu, yang JAKIM letak dekat sana tu tuan-tuan tu, dengan kata hospital mesra. Mesra apa dia pun tak tahulah, mesra penyakit dan juga sebagainya. Cara nak ambil sembahyang tu macam mana depa ajak tuan-tuan. Tapi masih ada lagi ni, Allah bagi dah peringatan kat hang ni. Hang tu tak sihat, hang tu duduk sat dekat hospital tu pun tak mau nak cari Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan. Dan tak kena kat kita bolehlah cakap lah, dia kata kan, kena kat hang tengok, hang nak pergi belak iyak pun tak larat. Tuan-tuan, tak apalah, hak tu nasib dia, rezeki dia nak buat macam mana. Duk atas kati pun dia ada kena sembahyang ni tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka kita sambunglah dahulu ni tuan-tuan ni. Maka kita sambung muka surat yang ke-80 yang kita berhenti pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ambil sikit yang atas tu tuan-tuan. Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'un? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala fadzalika mathlu thalawatil khamsi yamhu Allahu biha khataya. Yang ni hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jelaskan pada sahabat-sahabatnya, depan rumah kamu ada batang sungai, kamu mandi dalam dia 5 kali. Tuan-tuan ni, hal yamqa min daranihi syai', adakah akan kekal bersama dengan kamu kekotoran? Sahabat kata takkan kekal. Nabi kata macam itulah juga, fadzalika, macam itulah juga, mithlu, ketika mana contohnya salawat khams, ketika mana kamu menunaikan sembahyang 5 waktu ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan dosa-dosa kamu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu pada kita, sembahyang yang kena jaga ni 5 je tuan-tuan. Yang mana wajib kita jaga, yang mana fardu kita jaga adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nabi kata mathlu salawatil khams, 5 waktu ni kena jaga betul-betul. Nabi tak kata hang kena buat solat taubat, Nabi tak kata hang kena buat solat ni, Nabi tak kata hang kena buat solat ni, tapi Nabi fokuskan dalam hadis ni tuan-tuan, 5 waktu nak kena jaga. Itu yang kita nak jaga. Dan bila mana kita jaga 5 waktu ni tuan-tuan, yang lain akan main tempel dekat kita. Dan Nabi juga ada pesan kepada kita, as-salatu imanun din, sembahyang itu adalah tiang agama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana adanya sembahyang, maka akan ada benda-benda yang lain ni tak akan kacau dekat dia. Mainlah segala apa sekalipun, dia akan tetap teguh bersama dengan dia. Tuan-tuan, nak bagi cerita sikit tuan-tuan ni, bila mana ni tuan-tuan, orang suami dan juga isteri dalam keadaan yang bergaduh ni tuan-tuan, ada bergaduh dengan cara yang manja, ada bergaduh ni sampai kalimah-kalimah yang tak sepatutnya keluar pada ketika itu. Tuan-tuan, kadang bergaduh benda sikit-sikit ya tuan-tuan, saya kata tak payahlah sampai nak cerai. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar pun nak gelak dengan dia ni. Hak benda kecil-kecil lah. Tuan-tuan, kata benda kecil-kecil lah bergaduh lah, sampai tak tahu nak kata apa dah. Tuan-tuan, tapi memang sungguh lah kadang-kadang ni orang lelaki ni, bagi dia benda tu adalah benda simple, tapi bagi isteri ini benda tu walaupun adalah simple bagi orang suami, tetapi bagi isteri dia adalah begitu besar. Yang tu orang lelaki nak faham. Yang tu ni tak mau nak meraihkan pasangan ikut suka hang lah, kawan lama-lama terasa hati. Tuan-tuan, mai jabat agama kan, kita tak payahlah buatlah cara elok, kita bancuh balik dengan suami tu, biar bagi elok balik tuan-tuan. Hak tu hak elok boleh perbaik, hak tak boleh perbaik juga tuan-tuan. Satu kisah baru ni, bila mai ni berkelahi ni, patah tahu nak kata apa dah, aku tak maduk dah dengan hang. Kepa ni tuan-tuan ni, macam-macam tuan-tuan. Tapi hak tu memang kritikal juga lah. Lah ni saya kata apa dia? Saya kata dekat depa ada orang ni, saya kata suami isteri sembahyang ke tak? Jawapannya tak sembahyang. Hak tu lah Allah bagi ujian ke atas kamu.
Kalau kamu sembahyang ni, saya minta lepas keluar bilik ni, lepas keluar pejabat agama ni, saya minta lah Tuhan kita adalah sama, Nabi kita adalah sama, agama kita juga adalah sama, kalimah yang kita pegang juga adalah sama. Saya minta balik ni suami jinak dengan masjid, suami bagi muka dekat masjid, suami sembahyang. Saya nak macam tu. Tuan-tuan, alhamdulillah lah yang suami itu buat. Suami ni memanglah kita tengok muka tuan-tuan ni, kita boleh tahu dah dia ni sembahyang tak sembahyang tuan-tuan. Biasalah kadang-kadang tu walaupun dia gelap, kalau dia sembahyang ada nur dekat dia, kita nak sembang dengan dia pun rasa mudah dan juga sebagainya. Itu perasaan kita. Biasalah, biasa tuan-tuan. Nah, bila dia cakap macam tu, dia kata dia tak mau nak ceraikan isteri dia. Pasal apa? Sebab dia rasa isteri dia ni adalah dia main emosi dah. Dia kata, saya setuju dengan dia, saya setuju dengan suami tersebut. Saya kata, abang kalau abang tak mau ceraikan isteri, abang kena bina hubungan abang balik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Abang tahu tak pasal apa dia macam ni sampai bergaduh juga sebagainya, sampai tak mau nak duduk sekali ni? Sebab Allah nak jentik hati abang lah, biar abang pi berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Abang kena pergi sembahyang. Bila dia sembahyang, dia main pula ni tuan-tuan. Nah, dia main pula. Lepas tu saya tanya kepada Tok Imam tu, bukannya Korea tuan-tuan lah, Korea lain tuan-tuan. Kata mai tanya Tok Imam tu, kata Tok Imam kenal tak dia ni? Oh kenal. Dia kata macam mana? Oh sehari dua ni tak tahu, rasa macam pelik pula. Tok Imam cakap macam tu. Tuan-tuan, pasal apa pelik Tok Imam? Dia rajin main masjid. Baguslah Tok Imam. Ha tu rasa pelik. Tok Imam cakap macam tu tuan-tuan. Alhamdulillah lah dia nak berubah. Tuan-tuan, bila dia macam tu, dia main pula, dia kata ustaz tak boleh buat apa dah ustaz. Dia kata kan saya ni kata duduk sembahyang dekat rumah, isteri pula pergi kata ha tu tunjuk baiklah tu, tunjuk baiklah tu. Nah, kawan nak berubah tuan-tuan. Tu kata hidayah tu Allah jentik dekat dia tuan-tuan. Kita tak tahu. Kadang-kadang tu kan Allah datangkan ujian pada kita. Allah beri peringatan untuk kita ni. Hang jangan duk sombong, hang jangan duk riak, hang jangan duk rasa diri hang ni besar. Mai mana ujian hang tak ada apa depan Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan. Baik. Nah, maka dekat sini juga Nabi kata fokus pada 5 waktu saja. Baik. Ringkasnya, sembahyang adalah salah satu rukun Islam yang besar sekali faedahnya dan banyak pula hubungannya dengan kesucian hidup di dunia ini. Orang Islam lelaki dan juga wanita tidak ingin sama sekali meninggalkan sembahyang oleh satu hal dengan alasan hendak mengqadhakannya malam atau pada siangnya atau pada waktu lapangnya. Yang tu kita baca pada minggu lepas. Dalam Al-Quran banyak dapati bahawa ayat Allah memerintahkan mendirikan sembahyang dan melarang keras mencuai, melalai dan juga meninggalkannya. Ini kembali kepada sembahyang, tetapi perintah itu tidak dienakan orang. Orang ni siapa dia? Kita lah tuan-tuan. Kita tuan-tuan. Yang mana dia kata dalam ni perintah tinggal perintah. Perintahnya ada tinggal perintah sahaja. Minggu lepas juga kita bagi contoh dah. Aku sebagai seorang ketua, aku bagi arahan pada anak buah tak buat, apa kita akan rasa? Tu kita yang ada perasaan, yang ada maruah ni tuan-tuan ni. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak kira lagu tu, tetap bagi peluang kepada dia. Kok-koklah dia nak berubah. Itu beza kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Rahman, sifat Rahim, kasih yang Allah tu dok ada dekat dia. Kalau kita taubat lahum kena dah. Hang tak mau dengar cakap aku, hang tunggu Ustaz. Tuan-tuan. Baik. Yang berikutnya daripada kita ni tuan-tuan, nah, Rasulullah SAW telah menerangkan bahawa meninggalkan sembahyang dengan sengaja atau dengan kesedaran bererti menyediakan satu pintu daripada pintu kekufuran dan akan dimasukkannya pada bila-bila masa. Nabi SAW bersabda, inna bainar rujul wasyirk wal kufr tarkus salah. Beza kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya inna baina, di antara ar-rajuli, seorang lelaki, bila masuk kata lelaki ini termasuklah dengan orang perempuan. Yang tu jangan duk kata orang perempuan tak termasuk, termasuk sekali dalam dia. Di antara orang lelaki syirik dan juga kufur ini adalah meninggalkan sembahyang. Tuan-tuan, yang ni yang kata Nabi Muhammad SAW adalah di antara orang lelaki syirik dan juga kufur ini adalah dengan cara sifat dia meninggalkan sembahyang. Makna kata kalau meninggalkan sembahyang ini dia boleh kat dia ke semua. Syirik pun dia boleh, kufur pun dia boleh. Makna kata akibat meninggalkan sembahyang ini adalah begitu besar. Dan kata Nabi Muhammad SAW, sambungan hadis tadi tuan-tuan, inna as-salatu imaduddin tu faman aqamaha faqad ada aqamaddin. Siapa yang mendirikan sembahyang bermakna dia mendirikan agama dia. Siapa yang tidak mendirikan sembahyang bermakna dia meruntuhkan agama dia. Yang merosakkan agama dia bukan orang lain. Yang merosakkan agama ni bukannya agama-agama lain, tidak. Yang merosakkan agama adalah orang-orang Islam yang tidak sembahyang.
Tuan-tuan, kadang-kadang ni dia ni mengaku dia beragama Islam, dalam IC ada kalimah Islam tapi tak sembahyang tuan-tuan. Dia pun cara pakaian pun pelik dah. Tuan-tuan, orang yang sembahyang ni dia akan ikut agama. Agama cakap yang ni boleh buat maka dia buat. Agama cakap yang ni tak boleh buat maka dia takkan buat, tuan-tuan. Kita tengok apa yang berlaku pada ketika ni. Orang yang dia mengaku beragama Islam. Tuan-tuan, saya tak mau sentuh bab politik tu pergi kat depa. Tuan-tuan nilai sendiri lah. Tuan-tuan, kadang-kadang tu aurat ni tuan-tuan ni tak tahu nak kata apa dah. Laki-laki pun sama, perempuan pun sama. Bila mana tanya dekat orang yang nak kahwin ni tuan-tuan, biasa aku suka kahwin, tanya dekat orang laki-laki ni, apakah kaudar aurat bagi lelaki? Orang lelaki pakat jawab di antara pusat sehingga lutut. Yang tu dia tahu. Tapi siapa pada hari ni masih lagi ramai orang laki-laki, tak kira lah hang kahwin ke, hang tak kahwin ke, hang ni bujang ke, hang ni ada anak dan juga sebagainya, masih lagi pakai seluar atas pada lutut. Tuan-tuan, saya duk parti duk hantar anak-anak pergi sekolah. Tuan-tuan, bila kata duduk kat sekolah ni, duk tunggu kat pagar tu, dia mai pakai tu dia bapa tu tuan-tuan tu atas seluar pada lutut ni. Nak kata hang ni orang bukan Islam pun orang Islam. Tuan-tuan, bukan dia tak tahu kau orang tu. Duk ajak anak pakai elok tapi mai kat pok out. Tuan-tuan, pak aku pun sama, takkan aku nak buat benda macam ni. Contoh macam tu lah. Macam tu juga dengan orang perempuan. Tuan-tuan, orang perempuan dia ada kadar pemakaian beruntung aurat dia dengan cara yang elok. Ni tidak boleh pakai pakaian boleh menjolokkan mata, menampakkan tumbuh badan. Tak boleh macam tu. Tuan-tuan, dulu sentuh dah cara pemakaian tudung macam mana. Tuan-tuan, pakai tudung cara yang terbaik macam mana, menentapi agama ni macam mana. Maka dalam ni tuan-tuan, dia bagi tahu kepada kita ni tuan-tuan, kena jaga bagi elok. Tuan-tuan, minta Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan-tuan, yang merosakkan agama itu bukannya orang lain. Yang merosakkan agama ini adalah orang yang duduk dalam agama itu sendiri tapi tidak mengamalkan ajaran-ajaran yang mana agama dia minta dilaksanakan. Baik. Yang berikutnya, la'ahdun lazi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Tuan-tuan, Nabi SAW bersabda lagi tuan-tuan, la'ahdul allazi bainana, ahdun ni perjanjian di antara kami dan juga mereka, wa bainahum as-salah ialah sembahyang. Faman tarakaha faqad kafar, siapa-siapa yang tidak bersembahyang kata Nabi Muhammad SAW, kafirlah ia. Udah tuan-tuan, dahsyat tu. Nak hukum orang kafir tuan-tuan ni, dahsyat tuan-tuan, dahsyat. Kan? Tapi tuan-tuan, bila kita tengok sembahyang tuan-tuan, perkara yang wajib. Kalau tak sembahyang ni, dia berdosa besar. Dosa besar kata para ulama ni tidak akan terampun binangan apabila kita lakukan ibadat-ibadat yang kecil-kecil ni tuan-tuan ni. Dosa besar kata para ulama ni tuan-tuan ni, dia kata apa dia? Akan terampun apabila Allah nak ampunkan dia. Tuan-tuan, selagi mana dia masih lagi ada nyawa, dia minta ampun pada Allah, tak mau buat dah, akan sembahyang dah, takkan tinggal dah, maka ketika itu mungkin Allah akan ampunkan dia, legalah bagi dia. Tapi orang tak tahu benda tu tuan-tuan, orang tak tahu sebab tak nampak pahala macam mana, tak nampak dia katakan dosa tu macam mana. Kalau Allah bagi kita nampak azab neraka tu macam mana, tak payah azab neraka lah, kita ambil dekat sikit. Azab kubur tu macam mana tuan-tuan? Kubur kita bukan jauh mana pun, sebelah tu ya tuan-tuan. Nak ambil dekat lagi, kita ambil dekat lagi tuan-tuan. Azab kubur tu jauh sikit, kita ambil dekat lagi. Kalau Allah bagi kita nampak ni tuan-tuan, roh ni tuan-tuan ni, tak tahu nak kata apa dah tuan-tuan. Nak keluar roh ni tuan-tuan ni, Allah bagi kita nampak ya sakaratul maut tu macam mana. Dan mestilah orang-orang ni tu kan akan melakukan ketaatan pada Allah, tapi tak nampak. Bila tak nampak, yang ni lah yang akan terjadi ni. Biar pilah sembahyang pun tak apa, bukan tak apa pun. Aku nak hidup, semua orang bagi aku hidup. Aku nak bagi apa, nak makan, aku dah makan dah. Aku nak lauk, aku boleh pergi cari. Tuan-tuan, jadi benda-benda macam ni lah tuan-tuan yang kita tak nampak dengan pandangan mata kasat kita. Inilah ramainya orang-orang yang melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, siapa yang tidak bersembahyang tuan-tuan dengan sengaja, bukannya dengan tak apa dia ni, dengan alasan-alasan yang kata syar'i ni tuan-tuan ni, maka dalam ni dia kata faqad kafar, maka akan kufurlah dia. Baik, Ibnu Mas'ud berkata, man taraka salata fala dina lahu. Ni nikah. Nabi kata kufur. Tuan-tuan, Ibn Mas'ud, siapa dia? Abdullah Ibn Mas'ud.
Dia berkata tuan-tuan, man taraka salah, siapa-siapa yang meninggalkan sembahyang, maka tidaklah fala dinalahu, tidak akan ada agama bagi dia. Jahannam tuan-tuan, tak ada agama bagi dia. Habis tu jadi apa? Ateis tuan-tuan, tak ada Tuhan, tak mengaku kata agama dan juga sebagainya. Tadinya tuan-tuan, yang menciptakan langit siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan bumi siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi semua makhluk ni apa yang punca dia? Allah Subhanahu wa taala. Hang tak mengaku kata tak ada agama ni, apa yang hang nak? Tuan-tuan, apa hang nak? Tujuan hidup atas dunia ni maka tak ada apa, sia-sia. Tuan-tuan, sebab dia tak ada apa, arah tuju dia ni tak tahu nak pergi ke mana. Maka orang macam ni tuan-tuan, bagi Ibn Mas'ud dia berkata, tidak ada agama bagi dia, sia-sia. Tuan-tuan, kita duduk atas muka bumi ni nakkan kebaikan. Lepas mana kita mati pun nakkan kebaikan. Kita dah mengaji dah tuan-tuan. Ustaz-ustaz pun mengajak pada kita dah. Nak duduk dalam kubur tuan-tuan, nak sempit ke nak luas. Tuan-tuan, cara macam mana, nak elok ke tak mau elok, itu semua kita tahu dah. Jadi panduan agama ni lah yang mengajar kita ni tuan-tuan, nak agar kita tidak meninggalkan agama. Kata inilah bahawasanya siapa-siapa yang tidak bersembahyang bermakna dia meninggalkan agama dia. Kita tak mau macam tu. Maka pesan tuan-tuan, bukan untuk diri kita, bukan untuk anak-anak, bukan untuk keluarga, tapi untuk semua tuan-tuan. Nak kata pay system, dah upgrade dah. Senang-senang ya tuan-tuan, bukan Facebook. Kan? Tapi bukan dia Langkawi lah. Apa dia penduduk Sungai Petani. Tuan-tuan. Kan? Penduduk Sungai Petani dalam Facebook dah lah, dalam grup tu. Saya ada juga dalam grup tu. Sajalah masuk pi. Tuan-tuan. Dia kata apa dia? Baru ni jugalah dia kata apa dia? Masjid ni ada duit yang banyak tapi main mana azan ni tak dengar apa langsung. Tuan-tuan, pay system ni tak guna dan juga sebagainya. Amboi sedap cakap kat dia tuan-tuan. Sedap baik cakap kat dia. Main masjid tak mau, kata dalam Facebook derah. Tuan-tuan, jenis ni tuan-tuan ni dalam Facebook yang berani tuan-tuan main depan-depan kecut. Tuan-tuan, bukan sebab apa kadang-kadang kena ajak juga orang jenis ni. Hang ni pada-pada lah. Lantik hang di JK, hang lari awal lagi. Tuan-tuan, sungguh cuba tanya JK, mau tak jadi JK ni tuan-tuan? Allah orang kata tu lah sampai tak tahu nak kata apa dah. Tuan-tuan, baru ni ada seorang, bukan ada Kuala Sungai Mohulu lah, lain. Lain tuan-tuan. Tapi sungguh bukan Kuala Sungai Mohulu. Tuan-tuan, dia main ni ya Allah, dia komplain tu sampai tak tahu nak kata apa dah. Saya kenal lah kawan tu macam mana. Tuan-tuan, dia komplain lah duk pi ni kata dia ni tak ada, dia ni tak ada, dia ni tak ada islah. Tuan-tuan, main kena kat dia tu, tak tahu nak kata apa. Dia pun pergi kata, saya dan sembang juga dengan anak-anak Korea ni, dia kata memang pegawai masjid tu macam tu. Dia kata, kan, tuan-tuan, kalau hang pergi sembang dengan orang yang tentang masjid, hang akan dapat benda alternatif. Kalau hang pergi sembang dengan orang yang sokong masjid, hang akan dapat benda yang baik. Tapi masalahnya, hang pergi sembang dengan siapa? Sembang dengan dia ni apa semua ni, lebih kurang tu malah nak kata apa, pergi kat dia lah. Semoga Allah bagi hidayah pada dia tuan-tuan. Baik, meli tajuk kita, dan tidak akan ada agama bagi dia. Seterusnya, sembahyang adalah kewajipan yang wajib dilaksanakan. Itu sembahyang bukanlah satu tugas yang berat, malah ringan serta mudah disempurnakan dalam beberapa minit sahaja. Tapi payah nak buat. Tuan-tuan, dia kata dalam ni dia ni wajib dilaksanakan, bukannya tugas yang berat. Payah apa? Ambil sembahyang tuan-tuan. Maka nak kiblat bagi elok, sembahyang je lah. Tuan-tuan, sembahyang je lah. Ringan serta mudah disempurnakan dalam beberapa minit sahaja. Tuan-tuan, sembahyang Zuhur berapa minit? Ada setengah jam? Ada? Tak ada. Tuan-tuan, angkat takbir Allahu Akbar, setengah jam lama. Tuan-tuan, sekali main pula asyak sejam. Itu ya orang tak bagi orang-orang pergi sembahyang. Sebab apa? Hang bohong. Tuan-tuan, kata Ustaz, bos nak keluar Ustaz pergi sembahyang Ustaz, sembahyang 2 jam. Hang lama dah sembahyang, ahli syurga. Tuan-tuan, hak tu pinangan orang akan kata hang ni buat benda hak tak baik menggunakan agama. Tuan-tuan, sembahyang ni berapa minit sangat ya. Tambah subuh berapa minit. Tuan-tuan, kalau duduk kat rumah, cincai tu tak tahu kata apa dah. Muka tu tuan-tuan, basuh pun tak tahu nak kata apa dah. Mata tu sat buka sat tak buka, lena pun ada. Tuan-tuan, ni sembahyang ni bukannya lama mana pun, tapi ramai orang berat untuk melaksanakan dia tuan-tuan. Baik, seorang Islam yang melaksanakan kewajipan ini akan mudahlah kelak baginya bagi melaksanakan kewajipan hidup lainnya. Yang lain-lain ni dia rasa mudah dia nak buat ni tuan-tuan. Sebab sembahyang ni adalah tiang agama. Sembahyang ni adalah tunjang bagi dia segala benda-benda yang baik ni tuan-tuan. Contoh.
dalam apa dia ni, apa dia satu pokok tu tuan-tuan. Nah, ada pokok, ada batang, ada ranting, ada buah tuan-tuan. Kita gambar macam tu. Ada buah ni sampai tak tahu, buah merumun. Satu pokok ni tuan-tuan ni. Buah ni, semua mana-mana belakang tuan-tuan. Dia main pada batang tubuh tu tuan-tuan tu. Batang tubuh tu. Dan akak tu nak kena jaga juga. Akak ni adalah Quran dan juga sunnah. Batang tubuh ni tuan-tuan ni, dia kebaikan ni, yang kata kita duk tumpang atau makan buah-buah ni tuan-tuan ni, kalau batang pokok tu eloklah dia. Diibaratkan batang tubuh tu macam dengan sembahyang ni tuan-tuan ni. Dengan batang tubuh tu jugalah tubuh pokok ni tuan-tuan ni, batang pokok tu akan keluar buah-buah ni tuan-tuan ni. Hasil pada hak tu mudah untuk kita nak ambil tuan-tuan ni. Macam itulah juga dengan sembahyang ini. Kalaulah seorang yang beragama Islam itu dia melaksanakan sembahyang ini dengan baik, maka baginya akan mudah untuk melaksanakan kewajipan-kewajipan yang lain. Dia nak sedekah, tak apalah, ambil. Dia nak buat ni, tak apalah, aku buat. Dia nak semayang ni, tak apalah, dia nak buat ni, baca Quran juga sebagainya. Jikalau dia semayang, dia menjaganya, maka mudahlah bagi dia. Tapi berat bagi orang yang tidak menunaikan semayang. Baik, Rasulullah SAW mengirimkan Muaz apa dia? Muaz bin Jabal ke Yaman. Baginda telah berpesan dengan sabdanya, ya Mu'adhu, inna ahamma amrika indis salah. Wahai Muaz, bila mana Nabi utuskan Muaz bin Jabal ini kepada Yaman, Nabi berkata kepadanya, sesungguhnya inna aham, sepenting-penting amrika, urusan kamu, na indi, di sisi aku, as-salah, adalah sembahyang. Makna kata bila Muaz pergi ke sana ni tuan-tuan ni, Nabi pesan jaga sembahyang, jaga sembahyang, jaga sembahyang. Tuan-tuan, Nabi utuskan Muaz bin Jabal ke Yaman. Bila ketika mana Nabi panggil Muaz ni tuan-tuan ni, hang ni bila kat sana nanti ni, hang dengan aku dah jauh dah. Tuan-tuan, apa kata Nabi Muhammad SAW? Bila mana ada tu benda yang hang tak tahu ni, hang nak hukum macam mana? Kaifa taqdi? Faqala, bagaimana hang nak hukum ni? Contoh ada orang main dekat dia. Yalah, Islam baru nak berkembang time tu tuan-tuan. Main tanya dekat dia, kaifa taqdi? Bagaimana hang ni Muaz, hang nak bagi panduan kat depa ni? Faqala, maka berkatalah Muaz, aqdi bima fi kitabillah. Aku akan buat, aku akan laksanakan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Tuan-tuan, tu Muaz bin Jabal tu. Nabi tanya dekat dia, kalau hang ada satu perkara ni Muaz, kan, hang tak nak tahu benda ni, hang nak buat macam mana ni? Maka kata Muaz, aku akan hukum dia berpandukan pada Al-Quran. Itu jawapan Muaz ni tuan-tuan ni. Kan, dia tak buat kepala dah. Tak apa, kalau ni saya hukum diri saya. Saya tengok apa itu dah saya buat dah. Tak. Muaz kata, yang pertama sekali, aku akan hukum berdasarkan adalah Al-Quran. Qala fa illam yakun fi kitabillah, kalaulah tak ada Al-Quran tu macam mana? Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muaz berkata, aku akan hukum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang tu macam kita nak jaga tu tuan-tuan. Nabi tak ada dah bersama kita. Ni tara Muaz dengan Nabi. Muaz tak jumpa Nabi tuan-tuan, sebab jauh. Yaman tuan-tuan oi. Kan, Nabi dekat Madinah time tu jauh. Maka dekat sini ni kita dengan Nabi juga jauh lagi tuan-tuan. Maka macam tu juga kita nak kena buat. Yang pertamanya dengan Quran, yang kedua sunnah Nabi, yang ketiganya kata lagi, nah, fa illam yakun fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tak ada Quran pun tak ada, kemudian sunnah Nabi pun tak ada, hang buat macam mana ni Muaz? Maka kata Muaz, ijtahidu ra'yi, maka aku akan berijtihad dengan pendapat aku, kata Muaz bin Jabal. Hak tu jawapan dia tuan-tuan. Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah alladhi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, puji pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, kepada utusan yang mana diutuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Ni Muaz tuan-tuan, bila mana nak pergi ke Yaman, maka tiga benda ini ditanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertamanya Quran, yang keduanya kitab sunnah Nabi Muhammad, yang ketiganya barulah Muaz akan berijtihad. Tapi zaman kita ni tuan-tuan ni, kita kena pegang Quran, pegang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, nah, elok habis dah.
Baik, menurut riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengirimkan surat kepada segenap wali, hakim, ketua-ketua negeri ni tuan-tuan, yang mana dalam kekuasaan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan kita tahu dah, Umar bin Khattab ni tuan-tuan, dia buka agama negara Islam ni begitu luas. Waktu mana zaman Nabi Muhammad SAW, ketika mana ni duk tengah duk gali parit Khandaq ni tuan-tuan ni, satu batu yang begitu besar tak dapat dipecahkan oleh tentera Islam ketika itu. Bila mana dibagi tahu pada Nabi Muhammad SAW, Nabi turun, Nabi ketuk 3 kali, ketuk keluar kilat, ketuk keluar kilat, ketuk keluar kilat. Lah kali Nabi kata, itulah yang akan terjadi pada zaman Umar bin Khattab ni tuan-tuan ni. Tersebarnya Islam ini begitu luas ketika itu. Maka Umar bin Khattab ni tuan-tuan ni, dia hantar surat kepada ketua-ketua negeri ketika itu. Dia berkata, inna min ahammi umurikum indi salah. Sama juga tentang pesanan yang mana dipesan oleh Muaz kepada Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan ni. Sama juga Umar kata dekat orang-orang yang berkuasa pada satu-satu negeri, sesungguhnya perkara yang paling penting bagi aku adalah sembahyang. Faman hafizaha hafiza dinahu. Siapa-siapa yang memelihara agamanya, bermakna dia menjaga agamanya sendiri. Dia menjaga sembahyang, bermakna dia menjaga agamanya. Wa man dayya'aha, siapa-siapa yang melalaikan sembahyang, fahuwa lima siwaha adhiya'u, maka kata Umar, maka ia kepada apa-apa yang selainnya lebih lagi mensia-siakannya. Makna kata kalau dia mensia-siakan sembahyang, bermakna akan sia-sialah perkara yang lain baginya. Wala hadza fil Islam liman taraka as-salah, dan tidak ada bahagian dalam agama Islam ini bagi siapa-siapa yang meninggalkan sembahyang. Tuan-tuan ya Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka itulah tentang yang katakan dengan rukun Islam yang kedua. Lepas mana adalah syahadah, yang kedua adalah sembahyang. Ada sembahyang, maka dia akan tahu cara dia macam mana. Sembahyang ada kaitan dengan syahadah. Sembahyang juga ada kaitannya tentang zakat. Tuan-tuan ya Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita tutup, maka nak baca sikit dalam ni tuan-tuan. Dia kata dekat sini, wa tuqimas salah ay ta'ti biha qawimah wa la takunu qawimah illa bi fi'li syurutuha wa arkanuha wa wajibatuha wa hadha labudda minhu na takunu akmal. Nak buat sembahyang ni tuan-tuan, dia kena ada syarat dia, arkan, rukun-rukun dia, dan juga wajib sembahyang ni tuan-tuan. Maka bila mana rukun ini, syarat ini, wajib-wajibnya dipenuhi, maka akan sempurnalah sembahyang seorang itu. Baik, dia kata dalam ni juga, adakah sembahyang itu termasuk dengan sembahyang jenazah? Tuan-tuan, tadi kita tengok dah, jawab dah tadi ni, Nabi jawab dah 5 waktu kena jaga. Yang lain adalah termasuk sekali. Kalau 5 waktu jaga, yang lain automatik akan main dekat dia. Sembahyang jenazah juga termasuk dalam kalimah as-salah. Tapi cuma sembahyang jenazah ini dia tidak ada sujud dan juga tidak ada rokok, cuma ada takbir sahaja. Tuan-tuan, dan sembahyang jenazah ini tuan-tuan amat digalakkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mana seorang itu meninggal dunia. Dan kami kata sembahyang, maka dia akan dapat pahala sebesar 1 qairat. Siapa-siapa yang bawa sahabat dia menuju pada tanah perkuburan, mengkebumikan dia, dia akan dapat pahala sebesar 2 qairat, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sujud, tidak ada rokok tuan-tuan. Kita sembahyang kepada sahabat kita ni tuan-tuan, dia tadi buat apa dah? Dia tak semayang atas dunia tu. Saya kata tu tuan-tuan tu, dia tak semayang atas dunia. Lah kali dia kena semayang tuan-tuan ni. Agama ni dia tidak akan berputus asa. Hang suka ke, hang tak suka ke, hang redha ke, hang tak redha ke, paksa ke, tak paksa ke, tetap agama akan mai pada hang. Tuan-tuan, sehingga akan dia kebumikan, qaddimuni ya wai hang pada aku pergi ke mana. Tuan-tuan, hak tu semua agama mengajak kepada kita ni tuan-tuan ni, tak boleh lari pada sudut agamanya. Maka terutama tentang sembahyang, awalu ma yuhasibul 'abdi yaumil qiyamati as-salah. Perkara pertama yang akan Allah tanya, Allah hisab seorang hamba itu bila mana berjumpa dengan Allah adalah sembahyang. Tak tanya benda yang lain dah tuan-tuan. Dalam Isra juga Mi'raj, ni bulan Rajab nak main dah. Isra Mi'raj ni macam cerita buat sembahyang
Tuan-tuan, Nabi naik ke sana tuan-tuan, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jibril pun tak teman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Anta wa rabbuka, wahai Muhammad, la ni hang dengan Tuhan hang wahai Muhammad, jumpalah sendiri. Mai jumpa Allah Subhanahu wa taala, turun jumpa Nabi Musa. Hang dapat apa? Sembahyang 50, naik balik. Tak boleh. Sebelah kali tinggal 5 waktu ni tuan-tuan ni. Musa kata naik balik. Aku tak mau dah, aku malu. Tapi tuan-tuan, apakah yang terkandung pada Isra dan Mi'raj? Allah perintahkan untuk bersembahyang. Ketika mana Nabi mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhan aku ni tidak ada apa-apa. Hang bagi pada Musa, hang bagi pada Nabi ni, hang bagi pada Nabi ni kerajaan yang begitu besar, aku tidak ada apa-apa ni. Bagilah aku sikit. Maka macam itulah tuan-tuan. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 solah. Maka ambillah 50 waktu ni. Itu yang kata perintah sembahyang tu tuan-tuan tu. Baik, tuan-tuan percaya Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita berhenti satu di sini pada malam ni insya-Allah. Nah, dah masuk dah waktu, jadi dah 8.35 dia lajak lebih kurang 10 minit dah tuan-tuan. Nah, dia boleh lama-lama sangat. Lama-lama pukul 9 apa semua tu mula-mula lapar apa semua tu kita berhenti Zat. Nah, kalau ada rezeki kita akan jumpa pada minggu hadapan insya-Allah. Apa-apa pun tengoklah tuan-tuan keadaan yang macam mana. Nah, kalau ada rezeki Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik, dan Allah berikan mudah segala-galanya, maka insya-Allah kita akan berjumpa insya-Allah. Tuan-tuan percaya Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka pada malam ni kita tutup bab sembahyang. Mungkin ada sembahyang yang lain tu ada lebih dalam fiqh tuan-tuan. Nah, mungkinlah apa tuan-tuan boleh dapat dalam apa ada pengajian fiqh dan juga sebagainya. Yang ini paling penting, kita jangan lupakan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang sembahyang. Kalau kerja tara mana sekalipun, tolong jangan abaikan perintah Allah tentang sembahyang ni tuan-tuan ni. Dia kata pula kan, time sembahyang tu lah yang ikan nak makan banyak. Tuan-tuan, sungguh depa main cerita tuan-tuan. Bukannya saya nak buat cerita tak. Depa main cerita. Depa kata, Syekh tahu tak, hari Jumaat tu waktu pukul 1 tu 12 ke atas tu, tu time tu yang ikan nak masuk dalam siapa ni buka tu, time tu yang sonok tu tarik tu. Tuan-tuan, macam tu lah juga kalau pergi mengai tuan-tuan, pergi mengai. Tuan-tuan, dekat-dekat maghrib ni tuan-tuan ni, Allah dah sign tak atau tak tahu kata apa dah. Waktu lain tak tahu. Waktu lain buat tak tahu ya. Pati tengok tuan-tuan. Kan, tak tahulah sebab saya pada duduk juga belah-belah padang. Kan, bukan padang Mak Serak ni, bukan padang lalang tu, dak belah padang ni maksudnya belah-belah bendang tuan-tuan. Kan, musim orang duk ambil padi apa semua tu, ikan masuk dalam sungai lah. Kan, time nak maghrib tu tuan-tuan, Allah, matahari nak turun, time tu ikan duk makan tu sampai tak tahu nak kata apa dah. Tuan-tuan, kadang-kadang duk parti juga kereta ni mai sebelum asar. Tuan-tuan, mai puasa ni maghrib dah tak balik lagi, agak-agak asar mayang dah. Kalau sembahyang alhamdulillah lah. Nah, kokoklah sembahyang tepi sungai tapi tak tahu nak kata. Tak tahu nak kata. Jadi tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan juga sebagainya insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kita akan dipertemukan lagi pada masa yang akan datang insya-Allah. Tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, siapa tidak di sini dahulu pada malam ini yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, salah kasar dan juga apa ada bentuk-bentuk yang tak baik ini, saya minta maaf banyak-banyak. Semoga kita berjumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali azmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya arhamar rahimin. اللهم اجمع جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارق تفرقا معصوما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.